saya telah minta pihak Finas untuk bukan hanya mengambil maklum, tapi sekiranya ada isu-isu melibatkan dana sebagai contoh, proses, perkara-perkara yang boleh diselesaikan segera, saya minta diuruskan pada kadar yang segera. Keutamaan bagi Kementerian Komunikasi dan Digital pada waktu ini adalah untuk memastikan bahawa isu pindaan Akta Finas dapat kita percepat, dan isu kebajikan para pekerja ini dalam bidang perfilman, sama ada mereka tu penulis ataupun kru ataupun pelakon, ini diberikan keutamaan. Pihak Finas telah mengadakan siri perbincangan dengan persatuan-persatuan termasuk Profima dan yang lain untuk cuba menetapkan basic ataupun kadar asas bagi bidang tugas tertentu. Saya harap semua maklumat itu dapat disampaikan segera dan perbincangan dimuktamadkan. Itulah dia perkongsian daripada Yang Berhormat Fahmi Fadzil, iaitu Menteri Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Ya Allah, Menteri Komunikasi kita. Terima kasih banyak-banyak Yang Berhormat Fahmi Fadzil. Itu dia mengenai topik kita pada malam ini akan kita bawakan bersama dengan dua orang tamu. Di sebelah kanan saya lalukan kedatangan Datuk Muhammad Rusdi Syair, iaitu penerbit, dan juga di sebelahnya adalah Linda Hashim, iaitu pelakon. Selamat datang kedua-duanya. Selamat datang, terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dan juga untuk membicarakan topik kita ni adalah perjuangan masa depan industri filem tanah air. Dan untuk permulaan ni, sebelum tu kita nak ucapkan tahniah dulu untuk sister saya, Linda dan juga Bigo. Alhamdulillah. Sedangkan Linda lagi terigit dengan pula bujang yang tak laku. Sempat pula kan. Sempat lagi korek kan, walaupun orang bujang tak ada nak bagi nasihat, tapi biasalah lumrah kehidupan kita kan. Linda tahniah diucapkan. Ada Abang Bigo lah. Abang Bigo, terima kasih datang. Sempat. Okey. Baik, sekarang ni kita nak kongsikan apa maklumat ataupun imbasan 2022 mengenai industri filem ya. Okey, boleh. Untuk makluman anda semua, imbasan kalender dunia seni tahun hiburan untuk seni dan hiburan 2022 menyaksikan kebangkitan semula penggiat seni tanah air. Antara yang menjadi tumpuan ramai adalah pemergian selebriti ke pangkuan ilahi, bantuan sebagai sebagai tanda keprihatinan. Kita mulakan dengan keprihatinan kerajaan atas keluhan anak seni mengenai isu pembayaran royalti. Itu kita dah bincangkan sebelum ni. Dan juga yang sekarang ni kita bawakan, kita nak membela nasib anak-anak seni di balik tabir dan di depan tabir untuk filem. Jadi untuk permulaan, kalau boleh kita dapatkan pandangan daripada sebagai pelakon, Linda, dan juga Datuk sebagai pengarah dan juga penerbit. Bagaimana keadaan semasa sekarang untuk industri filem tanah air? Linda nak cakap dulu ke apa? Tak kisahlah. Datuk buka dulu lah. Buka dulu kan? Okey, bagi saya lah. Firstly, saya ucapkan terima kasih dulu lah kepada Selamat Malam Malaysia. Selamat Malam Malaysia. So, untuk pasal artis-artis yang kita nak, apa tadi soalan tadi untuk kita nak tahu perkembangan semasa sekarang apa keadaan mereka sekarang lepas apa yang kita berlaku dulu kan. So saya nampak agak menyedihkan jugalah kan daripada perkembangan yang kita lalui sekarang ni. Tapi alhamdulillah daripada segi itu ramai juga yang mendapat bantuan daripada pihak-pihak luar sama-sama yang untuk membangunkan diorang balik kan. Tak kisahlah daripada diorang buat berniaga, buat apa-apa. Yalah, itu rasanya selepas PKP lah mungkin PKP, kan. Sebenarnya selepas PKP bukan industri filem sahaja Semua industri dikatakan memang down kan. Jadi kita sebagai anak seni ni, kita memang fokus kepada industri kita. Jadi bila kita bekerja sebagai anak seni, memang kita bergantung sepenuhnya lah kepada industri ni. Jadi bila berlakunya PKP dan semua shutdown, semua tutup, tak boleh nak bekerja, masa itulah yang semua anak-anak seni kita, bahkan tabir, depan tabir, semualah memang totally down lah. So bila kita habis PKP tu, lockdown tu, baru kita nak hidup balik semula. Jadi bila kita hidup balik semula, ramai yang antara orang-orang industri di belakang tabir ataupun di depan tabir dah memulakan bisnes, bisnes baru. Ada yang menyaga lah, macam you cakap tadi, ada yang menyaga. Jadi bila diorang ni dah menyaga, diorang dah involve dalam dunia perniagaan, diorang nak keluar balik, join balik dalam industri agak susah sebab diorang dah ada komitmen diorang sendiri dekat situ. Jadi kita ni, okey,
saya sebagai seorang pelakon, yang apa yang saya nampak, kita ni agak macam kekurangan pelakon yang berkualiti, yang cukup semua package. Okey, mungkin sebab mereka dah tahu bila dunia ni dilanda masalah macam PKP macam gitu, dia orang dah tak boleh nak buat apa, shooting tak boleh apa tak boleh. Jadi orang kena survive sendiri. Dan sekarang ni saya rasa ramai yang memang build sendiri punya business untuk survive, dan diorang anggap, macam saya anggap industri seni ni adalah macam bukan sepenuh masa dah. Macam dulu mungkin sepenuh masa, sekarang ni dah bukan sepenuh masa. Kita kena ada dalam industri supaya orang ingat kita, orang nampak kita, dan platform kita juga untuk kita berbisnes. Itu keuntungannya lah pada kita sebagai pelakon, artis. Yes. Belakang tabir pun memang saya rasa terbanyak yang terjejas lah. Sebab yelah PKP kan. Lepas PKP tu pun nak mula balik pun agak lambat lah. Sekarang punya keadaan macam itu. Dalam waktu tu pun kalau berlaku pun apa saya nampak, saya amat menghargai dan terharu jugalah dengan komitmen semua kawan-kawan di sebalik tabir ni membantu each other. Okey, yang ni bantu kat sini, tolong kat sini ya, macam food bank lah, itulah ini. Teamwork lah. Teamwork semua bersatu. Semua Situ yang kita nak tengok kan. Yeah. Mana satu benda yang berlaku tu bukan sekadar dia nak menguji semua orang. Dapat menyatukan semua tim-tim yang ada tu, tak kisahlah dia pengarah ke, dia pelakon ke, dia artis ke apa, semua bersatu membantu yang memerlukan. Itu yang paling best lah kan. Take the part, masing-masing punya part diorang melakukan tanggungjawab diorang dengan begitu baik. Bila diorang melakukan dengan begitu baik, itu yang jadi teamwork tu pun jadi bagus, jadi baik. Kan jadi lagi kuat sebenarnya. Jadi lagi bagus, kerja pun tak ada masalah, semua smooth kan. Kalau macam ada yang kerja kau yang ni tapi macam agak-agak malas sikit nak buat kan, semua orang lain buat, itu jadi masalah kan. Artis pula bagi kerjasama, jadual syuting jangan ganggu, kita dah lock terus. Jadi benda-benda tu memang main peranan dalam production kita sebenarnya paling penting. Paling penting. Jadi mana setiap daripada tim tu yang masuk dalam apa tu kiranya dalam perfilman, kena pastikan pegang tanggungjawab dan amanah tu betul-betul. Disiplin lah, Disiplin kena jaga. Dan juga bagi pandangan Datuk sendiri bagi mereka yang melibatkan diri dalam dunia seni, apa yang mereka perlu tahu, hak mereka dan juga tanggungjawab mereka. Sebab ada di antara kita ni anak-anak seni segelintirnya mereka datang daripada ilmu yang kosong, tiada pengalaman. Jadinya mereka perlu tahu hak mereka supaya mereka tidak tertipu dan juga tanggungjawab mereka sendiri. Silakan Datuk. Bagi saya kalau ikutkan hak, kalau ikut daripada segi kerja-kerja dalam industri kan, yang first kali kena tahu apa perjanjian yang diorang deal. Okey, sama ada daripada produksi, daripada management ke sesiapa ke, tu yang first yang dia perlu tahu. Bermakna daripada situlah hak tu baru boleh kita bangkitkan balik. Kalau benda tu tak berlaku, baru boleh dikeluar, diungkitkan balik kan. Dulu macam ni, cerita macam ni, hak kita macam mana. Sekarang ni apa yang kau janji dah tak betul apa semua. Tu yang first yang kita kena ambil tahu kat situ. Yang kedua, walaupun daripada ada black and white, kita tetap based on trust. Okay? Situ pun hak kita juga. Orang yang berjanji dengan kita dan orang yang mengeluarkan kata-kata tu pun adalah satu hak kita balik untuk bertanya kat dia. Itu yang penting. Tapi apa-apa pun bagi saya niat tu yang utama. Nawai tu kita. Kalau kita daripada awal tu niat tu dah tak betul, nak buatlah macam mana tinggi KCC pun perjanjian tu, kalau dia nak tipu, dia tipu juga. Niat tu yang penting. Walaupun salah kertas, kita deliver dengan baik. Itu dia niat, dan juga kita kena ingat kontrak, kita baca, bincang betul-betul apa yang dipersetujui, apa yang janji. Kita pun sebagai artis dan juga sebagai pengarah pun kena tahu peranan masing-masing. Dan juga bagi Linda sini kan, kita nak tahulah juga daripada niat tu, nawai tu awal-awal dulu. Linda Hashim berkecimpung dalam dunia lakonan, apa kata-kata ataupun nasihat yang Linda pegang supaya sentiasa menjaga diri dan bertahan sampai sekarang? Okay, memang of course semua orang akan cakap yang number one is disiplin lah. Disiplin tu kalau tak ada, habis semua. Semuanya habis. Disiplin kena jaga. Kita bukan disiplin dari segi datang awal, dari segi punctual lah kan. Bukan dari segi tu tau. Okay, itu memang of course kita kena datang punctual. Kita disiplin tu maksudnya kita berlakon dalam sesuatu drama, kita ada karakter kita. Okay. Karakter kita, contohlah kita ni sebagai
peguam ke kan, kita kena study yang peguam ni sebenarnya macam mana dia punya Karakter yang dibawa. karakter dia kita kena study. Yang itu ada disiplin juga. Kan sebab kita mendisiplinkan kita punya karakter, mendisiplinkan kita punya watak, kita study segala benda. Macam saya dulu pun saya buat filem Tanda Putera, saya memegang watak sebagai Tuh Puan Neno, which is isteri kepada Tun Dr. Ismail kan. Saya pegang watak dia. Saya melakonkan watak orang yang betul-betul wujud. Maksudnya bukan watak yang direka untuk filem, tidak. Saya kena lakonkan balik semula watak orang yang masih yang wujud lah. Berdasarkan kisah benar Yes, jadi saya memang kena tiru dia. Saya memang kena ikut macam mana dia jalan, macam mana semangat dia, macam mana dia punya kata-kata, lantunan dia, semua saya kena belajar. Benda yang kita belajar itu adalah disiplin juga. That's why saya cakap benda yang untuk mengekalkan kita dalam industri yang begitu lama, kita memang kena jaga disiplin dari segala-segala sudut lah. Saya jumpa orang, kita kan tukar-tukar baju kan, shooting kan. Okay, make sure baju, kita ada wardrobe. Okay, kita tahu. Jangan kita ingat kita ada wardrobe, kita campak je baju kita kat wardrobe. Tidak. Kita disiplin. Kena jaga. Yes, kita disiplin. Baju kita kat mana, wardrobe tu bagi kita. Dalam hanger, kita hanger balik, bagi balik wardrobe. Sebab apa? Benda tu mendatang benda baik kan, berbalik-balik pada kita. Supaya wardrobe tu senang bekerja dengan kita. Aku senang lah kerja dengan dia ni. Dia ni membantu sangat kan. Tak macam, yelah maknanya macam, tak macam letak campak je baju macam gitu kan. Dia menjaga juga sesama ni kan baju hubungan dia. kita. Jadi dia senang bekerja dengan saya. Bila dia bersenang kerja dengan saya, mana-mana production dia pergi pun, dia akan petik nama saya. Lepas tu saya, producer pun panggil saya. Tengok itu taktik yang perlu ikut lah. Kita kena kena jaga repo. Sentiasa berbaik. Strategi kita. Betul. Sentiasa berbaik, sentiasa dengan semua kru, kita jangan levelkan. Ini kru, ini artis, kau duduk meja makan Ada sana. pula kasta-kasta pula. Tidak. Saya kalau nampak dia duduk jauh-jauh, saya panggil, bang duduk sekali dengan saya. Meja kosong kat sini, abang duduk kat batu tu buat apa main sini. Kita menjagalah benda tu supaya kita tahan bang. Kita bukan tahan dalam industri, kita tahan dalam production sebenarnya. Bila kita bertahan dalam production, main jiwa-jiwa dia orang ni semua, insya-Allah kita akan tahan lama. InsyaAllah. Bagus titipan nasihat daripada Linda Hashim ya. Betul-betul Macam Datuk. saya ni, saya datang, saya support Datuk. Tengok bagi sokongan kat Datuk. Datuk support dia. fully support daripada Linda kan. Tapi Datuk sebenarnya kita nak berehat seketika. Tapi kita selepas ini kita kembali, kita nak dapatkan solusi. Apa sebenarnya boleh kita lakukan untuk membantu bagi anak-anak seni yang di depan dan juga di belakang tabir ini supaya nasib mereka terbela. Boleh Datuk ya? Boleh. Kita berehat, kita terus bersama kami dalam Selamat Malam Malaysia. Jangan pejam mata lagi.